Adik-adik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat. Jom belajar sains bersama Cikgu Ati. Hari ini kita akan belajar topik bunyi, sains tahun 4. Apakah itu bunyi? Bunyi adalah suatu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh objek bergetar. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Contohnya, apabila kita memetik tali gitar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bagaimanakah bunyi dihasilkan? Bunyi dapat dihasilkan melalui tiupan. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Ketukan. Apabila xilofon diketuk, bar xilofon bergetar. Petikan. Tali gitar yang dipetik akan bergetar. Gesekan. Tali biola yang digesek akan bergetar. Tepukan. Kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Menggoncang. Tamborin akan bergetar apabila digoncang. Adik-adik, pernahkah adik-adik terfikir bagaimana suara terhasil? Ya, semasa kita bercakap, peti suara kita bergetar. Cuba adik-adik sentuh leher semasa bercakap. Kamu akan rasakan ada getaran. Itulah peti suara kita yang bergetar untuk menghasilkan bunyi, iaitu suara kita. Peti suara akan bergetar apabila bercakap. Sifat bunyi. Terdapat dua sifat bunyi, iaitu bunyi bergerak ke semua arah dan bunyi boleh dipantulkan. Cuba lihat situasi yang pertama di taman permainan. Terdapat ramai pengunjung di taman permainan. Apabila penjual aiskrim membunyikan loceng aiskrim, bunyi dapat didengar oleh pengunjung yang berada di taman tersebut. Bunyi membolehkan kita mendengar dari pelbagai arah walaupun kedudukan berbeza. Bunyi boleh dipantulkan. Apabila bunyi terkena pada permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Berikut merupakan fenomena pantulan bunyi. Gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras, seperti menjerit di dalam gua, menjerit di dalam dewan yang kosong, menjerit di kawasan pergunungan. Ultrasonik. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk mengesan lokasi mangsa mereka. Sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Contohnya, nelayan menggunakan sonar untuk mengesan ikan di dalam lautan. Ultrasounds. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi di dalam kandungan. Bunyi yang berfaedah. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Apakah bunyi yang berfaedah? Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Bunyi siren ambulans, bunyi siren bomba memberikan isyarat kecemasan. Bunyi deringan telefon, radio dan televisyen memberikan maklumat. Terdapat bunyi yang memudaratkan. Contoh pencemaran bunyi atau bunyi yang memudaratkan ialah persekitaran yang bising, bunyi bising kenderaan,
bunyi bising dari kawasan kilang, bunyi bising dari kawasan kuari. Kesannya ialah sukar berkomunikasi, mengganggu ketenangan, menyebabkan tekanan emosi dan menyebabkan masalah pendengaran. Adik-adik, cikgu ada sedikit info sains. Kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Simbolnya dB. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Berikut adalah cara mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Perhatikan situasi di bawah. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindung telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Menggunakan pelindung telinga. Menggunakan penyerap bunyi. Penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Memakai penutup telinga semasa berada di litar F1. Menanam lebih banyak pokok. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar dan jumpa lagi.